Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 28 Julai bersama saya Adi Akmal Syarum dan berikut tajuk utama malam ini. Pendakwah rogol remaja direman 5 hari lagi. Juga doktor palsu banyak di media sosial. Padah melarikan seorang pelajar perempuan tingkatan 1 dari sebuah sekolah di Kelang dan kemudian bertindak merogolnya, seorang juruteknik dijatuhi hukuman penjara 64 tahun dan 8 sebatan oleh Mahkamah Session Air Keroh hari ini. Tertuduh Azali Abu, 40 tahun, dijatuhi hukuman itu selepas membuat pengakuan bersalah sejurus 8 pertuduhan terhadapnya dibacakan di hadapan Hakim Muhammad Sabri Ismail. Mengikut 4 pertuduhan di bawah Seksyen 376 Fasal 2 Kanun Keseksaan, tertuduh yang telah berkahwin dan mempunyai 2 anak didapati merogol seorang kanak-kanak berusia 13 tahun. Bagi kesalahan itu, tertuduh boleh dipenjara sehingga 20 tahun dan sebat. Azali juga didakwa dengan 4 pertuduhan lain atas kesalahan melakukan amang seksual fizikal terhadap mangsa sama dan didakwa mengikut Seksyen 14(a) Akta Kesalahan Seksual terhadap Kanak-kanak 2017 dan boleh dihukum di bawah akta sama. Sabit kesalahan, tertuduh boleh dikenakan hukuman penjara maksimum 20 tahun dan sebat. Kesemua kesalahan itu dilakukan di sebuah rumah di Bacang dalam daerah Melaka Tengah pada 16 dan 17 Jun 2022 lalu. Mengikut fakta kes, tindakan terkutuk tertuduh dikesan apabila ibu mangsa dihubungi pemandu van sekolah memaklumkan remaja tersebut tidak ditemui selepas tamat waktu persekolahan. Wanita itu kemudian menghubungi rakan anaknya sebelum dimaklumkan remaja itu dilihat menaiki sebuah kereta bersama seorang lelaki. Pada 18 Jun, mangsa kemudiannya telah pulang ke rumah dan memberitahu telah dirogol sebanyak 4 kali antara pukul 10 malam pada 16 Jun sehingga pukul 10 malam keesokannya oleh tertuduh. Pendakwaan yang dikenalikan Timbalan Pendakwa Raya Muhammad Nazrin Ali Rahim memohon mahkamah mengenakan hukuman berat dengan mengambil kira kesalahan dilakukan adalah serius. Ini kerana tertuduh bertindak melarikan seorang pelajar sekolah dari Kelang Selangor dan dibawa ke tempat asing di Melaka. Selain faktor tertuduh yang sudah berusia 40 tahun itu sepatutnya membimbing kanak-kanak tersebut, bukan sebaliknya. Sementara itu, di Perak, penceramah bebas yang disyaki merogol seorang remaja perempuan berusia 14 tahun di negeri itu direman 5 hari bermula hari ini. Polis Perak sebelum ini mengesahkan menerima satu laporan berhubung kes rogol remaja perempuan dipercayai membabitkan seorang penceramah bebas popular. Penceramah bebas terbabit ditahan di Selangor pada 18 Julai lalu melibatkan mangsa sama dan siasatan sedang dijalankan berhubung laporan itu. Dilaporkan ditahan di Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Kuala Selangor pada 4.50 petang dan disiasat mengikut Seksyen 376 Kanun Keseksaan kerana merogol dan Seksyen 14(a) Akta Kesalahan Seksual terhadap Kanak-kanak 2017. Sabtu lepas, suspek diserahkan kepada Polis Kuala Lumpur bagi siasatan lanjut berhubung kejadian rogol yang dilaporkan turut berlaku di negeri tersebut selepas tempoh reman selama 5 hari di Selangor tamat. Difahamkan Polis Perak menahan suspek di Kuala Lumpur semalam bagi membantu siasatan kes rogol yang dipercayai berlaku di Ipoh pada Januari lepas. Berdasarkan siasatan awal, perkenalan di antara suspek dan remaja bawah umur itu dipercayai bermula apabila mangsa menghubungi lelaki terbabit di media sosial bagi bertanyakan masalah agama sebelum hubungan terjalin sejak Mei tahun lepas. Susulan isu doktor palsu, selain kes fizikal, kes penyamaran pegawai perubatan juga dikesan di media sosial. Pendedahan kumpulan doktor bertauliah itu di laman TikTok sejak akhir-akhir ini menimbulkan keresahan dan kebimbangan orang ramai, terutama yang pernah mendapatkan khidmat doktor palsu itu.
Menurut pakar perubatan dalaman Hospital Sungai Buloh, Dr. Muhammad Abdul Hafiz Muhammad Abdul Rahim, tindakan doktor palsu itu mengundang kerisauan dan kekeliruan banyak pihak, terutama orang awam yang menyaksikan perkongsian itu serta menjejaskan imej doktor bertauliah yang turut menggunakan platform itu berkongsi ilmu perubatan. Tambah Dr. Muhammad Abdul Hafiz, kumpulan terbabit menyasarkan warga emas yang berpenyakit bagi mendapat perhatian dan servis mereka. Ia juga sebagai modus operandi untuk memastikan pengikut di TikTok bertambah dan menjana pendapatan haram mereka. Apa yang berlaku di TikTok sekarang, ramai individu melakukan penyamaran dengan mengenakan baju scrub. Baju scrub, stetoskop, apron putih. Itu trend sekarang lah. Ya? Sebab penggunaan baju scrub ni dia orang kata viral sejak pandemik COVID, ya. Di mana you all nampak banyak doktor pakai baju scrub muncul di kaca TV menerangkan tentang COVID dan sebagainya. Tambahnya, komuniti doktor yang bertauliah yang ada di laman TikTok sebenarnya bukan mengharapkan pengikut yang ramai, namun hanya mahu berkongsi ilmu dan pada masa yang sama menentang segala spekulasi yang tidak betul mengenai perubatan. Pengguna ataupun orang ramai boleh menggunakan carian pegawai perubatan berdaftar di laman sesawang MFC. Itu step satulah. Pengguna juga boleh menyemak di ruangan NSR ataupun National Specialist Registration atau Register. Ruangan untuk sesawang NSR ni special sikit sebab website ini hanya untuk pakar yang berdaftar. Baru-baru ini, tular seorang lelaki menyamar dirinya sebagai pegawai perubatan di laman TikTok demi menjual produk yang dimilikinya dan untuk meraih populariti sejak negara mengalami pandemik COVID-19. Namun, identitinya terbongkar selepas disoal siasat oleh doktor bertauliah sendiri mengenai ilmu perubatan sebenar. Persatuan Pengguna Islam Malaysia PPIM mendesak kerajaan menghapuskan subsidi bahan api, petroleum dan diesel bagi mengurangkan beban kewangan kerajaan. Ketua aktivisnya Datuk Nazim Johan berkata kerajaan membelanjakan lebih 3 bilion ringgit setahun untuk subsidi petrol sahaja. Jelas Datuk Nazim, nilai yang dibelanjakan kerajaan itu sangat tinggi sedangkan golongan berkemampuan tidak sepatutnya menerima subsidi. Justru beliau mencadangkan sekurang-kurangnya kerajaan memberi subsidi terbabit secara tersasar. Jadi ini yang kita harap dapat diubahlah daripada sudut sistem supaya kita tidak ada ketirisan yang tak dapat dibayangkan. Rakyat tak dapat, dan mungkin juga kena ada kajian immediate. Nak tunggu apa lagi? Saya tak faham nak tunggu apa kajian minyak ni. Daripada dulu dah cerita pasal Singapura, dah cerita pasal subsidi. Kita kena ubahlah. Tak ada sebab kita nak membazir dan meneruskan ketirisan ini dalam keadaan yang teruk. Dan ketirisan ini bukan kita kata kita potong daripada rakyat. Rakyat dapat. Tapi tak payahlah orang kaya-kaya, mati-mati bilion. Datuk Nazim berkata kerajaan perlu memperluaskan skim permohonan subsidi bahan api tersebut dengan kaedah yang lain. Antara kaedah yang dilihat boleh menjadi medium permohonan adalah aplikasi MySejahtera atau dikembarkan bersama sistem cukai jalan di mana cukai jalan adalah mengikut keupayaan enjin dan subsidi boleh diberi dengan kaedah sama. Indonesia menarik semula sekatan kemasukan tenaga kerjanya ke negara ini berkod kuasa 1 Ogos ini. Menurut Menteri Sumber Manusia Datuk Seri M. Saravanan, persetujuan itu dicapai selepas kedua-dua negara sepakat untuk mengintegrasi sistem sedia ada antara Jabatan Imigresen dan Kedutaan Besar Republik Indonesia bagi pengambilan perkhidmatan domestik Indonesia PDI dan Tenaga Kerja Indonesia TKI. Menurut Datuk Seri Saravanan, integrasi sistem itu akan berperanan sebagai saluran tunggal pengambilan dan kemasukan PDI ke Malaysia dan bakal beroperasi dalam masa 3 minggu lagi. Ia di bawah pengawal seliaan Kumpulan Kerja Bersama Malaysia Indonesia dan bagi memastikan sistem saluran tunggal ini beroperasi dengan lancar, satu projek rintis akan dilaksanakan bagi tempoh 3 bulan sebaik integrasi sistem selesai. Tambah beliau, keputusan itu dicapai selepas pertemuannya bersama Menteri Ketenagakerjaan Indonesia Ida Fauziah semalam di Jakarta
yang mana satu kenyataan bersama berhubung Memorandum Persefahaman MOU PDI dibuat. Pada 13 Julai lalu, Indonesia dilapor mengenakan pembekuan sementara ke atas semua pekerja warganya memasuki Malaysia kerana Malaysia tidak menggunakan sistem tunggal seperti yang dipersetujui pada April lalu. Penduduk kampung Iboy dekat Kupang dikejutkan sekali lagi dengan kejadian kepala air dari Gunung Inas hari ini. Kejadian kira-kira jam 3.30 petang itu mencetuskan panik apabila air deras turut melimpah ke atas jambatan Bailey. Ketua Polis Daerah Baling Superintenden Syamsuddin Mamat berkata, hujan lebat hampir 1 jam mengakibatkan air mengalir deras. Namun katanya kejadian kali ini tidak seperti kejadian kepala air dan banjir lumpur yang berlaku pada 4 Julai lalu yang membawa bongkahan kayu dan ranting pokok. Ketika kejadian, 3 mangsa dari satu keluarga yang tinggal berhampiran sungai telah diarahkan keluar dari rumah atas faktor keselamatan. Air banyaklah pasal hujan, tapi dia tak adalah menjejaskan penduduk dan sebagainya, dan tak ada menjejaskan jambatan tu setakat ni lah. Okey. Dia cuma ada orang kata limpahan sikit je, tapi dia ikut alur sungai sungai tu cetek. Katanya pasukan mencari dan menyelamat SAR terdiri daripada Polis Diraja Malaysia PDRM, Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM dan Angkatan Pertahanan Awam APM bersedia bagi memantau keadaan air dan penduduk. Tentera Zionis bertempur dengan penduduk Palestin di Haris. Bertemu kembali, Yayasan Ikhlas komited dalam membantu penduduk Sabah memajukan infrastruktur pendidikan dan kesihatan. Sehubungan itu, Pertubuhan Berkenaan tampil bersama Majlis Dakwah Negara MDN Cawangan Sabah menyediakan pusat pendidikan buat anak-anak di Kuala Penyu, Sabah. Menurut Pengarah Perhubungan Korporat Yayasan Ikhlas Kamarudin Kasim, pembinaan sekolah agama rakyat di Kampung Kilugus dan Kampung Sangkabok disediakan bagi anak-anak yang tidak berkemampuan untuk ke sekolah ekoran kekurangan infrastruktur pendidikan selain faktor kemiskinan hidup. Jadi ini di antara effort Yayasan Ikhlas dalam memperkasakan sistem pendidikan, sebab kita melihat di sana, terutamanya di Borneo lah, Sabah dan Sarawak ini, infrastruktur dalam sistem pendidikan. Sementara itu, Pesuruhjaya MDN Cawangan Sabah Samin Ongki berkata, selain bantuan infrastruktur pendidikan, turut disampaikan bantuan kerusi roda, bantal, katil dan lain-lain bantuan kesihatan. Selain daripada itu, satu fakta yang telah disahkan oleh kerajaan adalah bilangan pesakit thalassemia yang paling tinggi di Malaysia adalah di Sabah. Oleh itu, Yayasan Ikhlas akan membuat kolaborasi dengan MDN dan sudah tentu dengan Jabatan Kesihatan Sabah. Kita akan mengadakan perbincangan dalam masa yang terdekat. Selain itu, Yayasan Ikhlas turut terlibat dalam projek Demi Surauku yang memfokuskan pembinaan surau di Ranau Sabah serta masjid di Long Pasir. Orang ramai yang ingin menyalurkan sumbangan boleh layari projek borneo.org atau salurkan sumbangan ke akaun Maybank 5628 3463 6228. Rujukan Projek Borneo. 99 guru KAFA terpilih dari seluruh negara menerima anugerah khas pada Majlis Anugerah KAFA Peringkat Kebangsaan tahun 2022. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Idris Ahmad berkata, penganugerahan itu dibuat berdasarkan kecemerlangan guru KAFA yang dinilai melalui pelaksana KAFA peringkat negeri dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Merupakan satu program julung-julung kali yang kita adakan untuk kita nak meraih terutamanya dari kalangan mereka yang cemerlang dalam perkhidmatan, dan lebih daripada itu ialah kita meraihkan juga mereka yang loyal ataupun yang setia dengan KAFA yang bertugas ada sampai 30 tahun pun ada, 32 tahun pun ada. Dan ini menunjukkan komitmen yang tinggi yang ditunjukkan oleh mereka.
Beliau ditemui TV Al-Hijrah selepas menyampaikan anugerah tersebut di Shah Alam malam tadi. Tambahnya, pengiktirafan dan anugerah guru kafah seperti ini akan dijadikan acara tahunan sebagai menghargai guru-guru kafah di seluruh negara yang mendidik anak-anak untuk mengenal asas agama dan nilai-nilainya seperti mengajar solat, tauhid dan mengenal Nabi Muhammad SAW. Tambah Datuk Idris, pengajaran kafah berjaya membentuk sahsiah dan jati diri murid berusia 7 hingga 12 tahun. Aktiviti hijrah prihatin di Kampung Kuala Pai dekat Kuala Nerang diteruskan dan hari ini skuad menyerahkan sumbangan barangan keperluan asas kepada 30 asnaf dan keluarga yang terkesan dengan pandemik COVID-19. Kita memilih penerima penduduk-penduduk asnaf ni adalah melalui dengan kita punya kerjasama NGO kat sini lah. So dia yang lebih, orang kata lebih rapat, lebih kenal siapa penerima yang selayaknya lah. Jadi kita melalui dia lebih tahu. Sumbangan disampaikan Ketua Jabatan Integrasi Media dan Hal Ehwal Korporat TV Al-Hijrah Saifulizan Siddiq dan Ketua Pegawai Eksekutif CEO TDC Holding Hafiz Hugh. Rata-rata penerima merupakan golongan petani dan ada yang suami mereka kehilangan pekerjaan akibat pandemik yang melanda negara 2 tahun lalu. Pemberian ini jelas mereka sedikit sebanyak dapat meringankan bebanan perbelanjaan keluarga. Sedikit banyak sumbangan macam ni memang dapat banyak membantulah. Terima kasih banyak-banyak sangatlah kat TV Al-Hijrah semua yang terlibat. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyaklah pada TV Al-Hijrah, lepas tu TDC Holding dengan Ummah Care atas sumbangan yang diberikan. Alhamdulillah lah. Barang-barang ni untuk apa? Dapat menampung keperluan keluarga? Dapat menampung keperluan keluarga lah. Sebab suami saya pun dah pun terjauh. Dalam pada itu, Jalinan Kerjasama Erat TV Al-Hijrah TDC Holding sedang berhad, Ummah Care Malaysia dan Malaysian Relief Agency MRA dilihat dapat membantu lebih ramai golongan yang memerlukan. Selain meneruskan legasi khazanah bangsa, industri kraf yang kian berkembang sejak abad ke-19 bukan sahaja memartabatkan tradisi, malah berupaya menjadi benjana ekonomi kepada masyarakat. Sejajar dengan peredaran zaman dan teknologi, perkembangan industri kraf terus berjaya menarik perhatian masyarakat tempatan maupun luar. Di Kompleks Kraf Langkawi, pembukaan Galeri Evolusi Kraf di premis itu menjadi daya tarikan baru buat pengunjung. Ia mempamerkan manifestasi perkembangan reka bentuk produk kraf Malaysia dari tahun 1980 hingga kini melibatkan 4 bidang utama merangkumi tekstil, hasil rimba, hasil tanah dan logam yang memenuhi 2 tujuan iaitu hiasan dan fungsi. Pengarah Seksyen Pemuliharaan Kraf Bahagian Rekaan dan Penyelidikan Kraf Tangan Malaysia, Nur Laili Muhammad Mohid berkata, pembukaan galeri itu dilihat signifikan sebagai sumber rujukan masyarakat bagi memberi inspirasi dalam penghasilan produk kraf selain dapat membentuk jati diri bangsa di samping meneruskan nilai estetika sesuatu seni kraf warisan. Kita mempamerkan daripada awal kiranya macam lakaran-lakaran untuk pembangunan produk dan seterusnya bidang kraf utama yang terlibat secara langsung dalam pembangunan kraf macam contoh hasil rimba, hasil tanah, hasil logam dan juga tekstil. So dekat sini kita pamerkan semua produk-produk tersebut dan kita boleh tengok dia punya evolusinya daripada tahun 80-an macam mana reka coraknya. Macam kalau kita tengok tekstil, kita boleh nampak perubahan warna, perubahan reka corak dan juga reka bentuk produk logam. Bila kita tengok daripada tahun 1980 dia begitu detail olahan coraknya, tapi bila ke tahun 2000 ke atas dia lebih simplify, lebih ringkas dan kita modernkan bentuk-bentuk produknya. So kat situ kita boleh nampaklah evolusi dalam pembangunan reka bentuk produk dan juga evolusi dalam kita dapat mempamerkan kaedah pameran yang kita bangunkan di galeri ini. Pembukaan galeri itu sebagai nilai tambah bagi sektor pelancongan di Langkawi. Sebanyak 249 reka bentuk produk kraf negara dipamerkan dengan penglibatan 72 pereka kraf tangan. Selain galeri, turut dibuka Museum Adat Istiadat dan Perkahwinan. Ia mengetengahkan 9 manifestasi perkahwinan, antaranya diorama adat meminang, adat pertunangan, adat persandingan dan adat nasi temuan Melayu Perak
serta evolusi hantaran perkahwinan setiap kaum di Malaysia seperti Melayu, Cina, India, Kadazan Dusun dan Iban. Diorama ini mempamerkan 615 koleksi kraf yang digunakan dalam setiap adat yang dijalankan ketika majlis perkahwinan. Galeri Evolusi Kraf dan Museum Adat Istiadat dan Perkahwinan terletak di Kompleks Kraf Langkawi, dibuka setiap hari bermula jam 10 pagi hingga 6 petang. Arab Saudi batal program Tuan Rumah Umrah. Penduduk Palestin terus bertempur dengan tentera Zionis bagi mempertahankan kediaman mereka di Haris. Malah mereka yang mengibarkan bendera Palestin akan ditahan dan diganggu walaupun warga emas. Kawasan Haris, Salfit, antara lokasi yang dirampas Israel. Peneroka haram turut dikatakan mencemarkan persekitaran, memusnahkan dan mencuri tanah pertanian. Tentera Israel melepaskan gas pemedih mata dan menembak peluru getah bagi menghalang penduduk Palestin yang berdemonstrasi bagi membantah penempatan haram tersebut. Berlaku tolak-menolak antara pihak yang benar dan Zionis. Salfit merupakan wilayah pentadbiran kedua selepas Baitul Maqdis yang menjadi sasaran penempatan haram. Duta Besar Turki di Mosul, Iraq diserang. Setakat ini tiada kecederaan teruk dilaporkan. Kementerian Luar Turki mengeluarkan satu kenyataan yang mengatakan bahawa Turki mengutuk sekeras-kerasnya serangan itu dan pihak berwajib perlu diadili secepat mungkin. Serangan itu berlaku tepat pada mesyuarat Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu yang diadakan atas permintaan pihak berkuasa Iraq selepas serangan pada Selasa yang mengorbankan 8 mangsa dan 23 lagi cedera. Menurut ahli Parlimen Wilayah Mosul, Shirwan Dobardani, 4 peluru roket disasarkan di kawasan itu menyebabkan kerosakan pada kereta dan kaca berselerakkan di atas jalan. Ketika ini, tiada pihak mengaku bertanggungjawab, namun Iraq menuduh Turki sendiri menjadi dalang serangan tersebut berdasarkan kekerapan serangan udara tentera Erdogan di utara Iraq. Arab Saudi batal program Tuan Rumah Umrah yang membolehkan rakyat dan ekspatriat Arab Saudi membawa masuk dan menjadi tuan rumah kepada 3 hingga 5 jemaah asing untuk menunaikan ibadat itu. Jurucakap Kementerian Haji dan Umrah Hisham Said berkata, projek itu dibatalkan dan tidak akan dilaksanakan selepas 3 tahun ia dijalankan. Menerusi program itu, seorang warga negara boleh menjadi tuan rumah kepada mana-mana orang Islam dari luar negara, manakala ekspatriat pula boleh menjadi tuan rumah kepada saudara mara terdekat mereka untuk menunaikan ibadah umrah. Kementerian pula akan mengeluarkan visa kepada warga negara berdasarkan daftar sivil mereka, manakala warga asing perlu permit pemastautin iqamah. Skim berkenaan juga memerlukan rakyat dan penduduk untuk menjaga dan melayani mereka yang dijemput ke negara itu untuk menunaikan umrah sehinggalah keberangkatan pulang mereka dengan kemungkinan mengulangi proses penganjuran 3 kali setahun. Dan berikut berita antarabangsa pilihan. Seekor anak lembu dilahirkan dengan 2 kepala di perkampungan Bahia, Brazil mati akibat kecacatan serius selepas sempat hidup 4 hari. Kelahiran lembu mutasi genetik dicephaly itu dikatakan jarang berlaku dan luar biasa. Malah Profesor dan Doktor Haiwan Jefferson Filgueira Altindo berkata, haiwan yang mempunyai kelainan genetik seperti itu biasanya akan mati sejurus selepas dilahirkan. Serpihan roket Long March 5B China dijangka terhempas ke bumi Ahad ini. Aerospace Corp melaporkan serpihan roket yang dilancarkan pada Ahad lalu dari pusat pelancaran angkasa Wenchang di selatan China itu berpotensi jatuh berlokasi kawasan yang luas di seluruh dunia.
Ahli arkeologi Israel mempamerkan duit siling era Rom yang jarang ditemui dan terpelihara sejak hampir 1,900 tahun lalu. Shilling yang mempunyai ukiran Maharaja Rom Antonius Pius dan Dewan Bulan itu ditemui di perairan negara haram Israel. Duit shilling itu ditempa di Alexandria, Mesir dan ditemui di luar pantai Karmel, utara Israel. Sekian berita Al-Hijrah. Jangan lupa ikuti kami di pelbagai platform media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, YouTube dan TikTok. Juga alhijrahnews.com untuk lagi berita-berita pilihan dan eksklusif. Saya Adik Masyahrum. Assalamualaikum dan selamat malam.